Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita bertuah dapat hidup dalam sebuah negara yang harmoni dan bersatu padu. Pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah memberikan kesan kepada kehidupan kita. Namun begitu, melalui usaha-usaha berterusan kerajaan untuk mengekang penularan wabak ini, negara kita mampu membendungnya daripada menjadi semakin parah. Selain pandemik COVID-19, negara kita sentiasa diancam dengan pelbagai permasalahan sosial, antaranya penyalahgunaan dadah. Pelbagai inisiatif telah dilakukan sejak dadah diisytiharkan sebagai musuh nombor 1 negara pada 19 Februari 1983. Polisi dan komitmen negara terhadap usaha menangani permasalahan dadah telah dinyatakan secara jelas melalui peruntukan akta-akta berkaitan dadah dan dasar dadah negara. Tanggungjawab dan peranan setiap pihak juga telah diperincikan dalam dasar dadah negara. Dengan adanya usaha kolaboratif ini yang digerakkan secara bersepadu, insya-Allah penularan penyalahgunaan dadah dalam komuniti juga mampu dibendung daripada semakin parah. Pengamalan norma baru dalam membendung penularan wabak COVID-19 tidak akan menemui kejayaan sekiranya tidak dilaksanakan dengan baik oleh setiap lapisan masyarakat. Begitu juga halnya dengan permasalahan dadah. Kita perlu memutuskan rantaian aktiviti-aktiviti penyalahgunaan dadah. Masyarakat perlu bersama-sama dengan pihak kerajaan dalam memastikan bahawa persekitaran tempat tinggal, institusi pendidikan, pusat-pusat latihan kemahiran dan tempat kerja bebas daripada sebarang masalah berkaitan dadah. Institusi pendidikan dan pusat latihan kemahiran sepatutnya menjadi medium terbaik bagi pembentukan sahsiah dan pembangunan jati diri kerana sebahagian besar perkembangan individu berada di alam pendidikan secara formal. Murid dan pelajar seharusnya memanfaatkan tempoh masa ini untuk turut membangunkan kemahiran kendiri seperti kemahiran asertif, kemahiran komunikasi dan kemahiran bersosial. Murid dan pelajar perlu sentiasa mengamalkan gaya hidup sehat melalui penglibatan dalam aktiviti kurikulum bagi mengelakkan terjebak dengan aktiviti pelancongan sosial dan penyalahgunaan dadah. Persekitaran di tempat kerja pula haruslah sentiasa berada dalam keadaan yang kondusif. Program-program berkaitan kesedaran untuk meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan pekerja seperti program pendidikan pencegahan dadah perlu dilaksanakan secara berterusan. Kerjasama ini akhirnya akan memberikan pulangan keuntungan kepada negara dan masyarakat. Negara dapat menjimatkan kos untuk menangani permasalahan dadah dan seterusnya mewujudkan persekitaran yang sehat serta selamat. Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, penggunaan aplikasi dan teknologi baharu perlu sentiasa diteroka dan digunakan untuk memantapkan usaha menangani permasalahan dadah. Mesej-mesej kesedaran anti dadah perlu dipergiatkan lagi menerusi media-media baru bagi memperingati masyarakat tentang ancaman bahaya dadah. Namun begitu, terdapat juga pihak yang tidak bertanggungjawab telah menyalahgunakan perkembangan teknologi. Semenjak akhir-akhir ini, dadah dan peralatan-peralatan untuk menggunakan dadah turut dijual di platform media sosial dan aplikasi membeli belah. Oleh yang demikian, pelbagai pihak, terutamanya ibu bapa, perlu sentiasa memantau aktiviti atas talian anak-anak mereka agar tidak terjerat dan terjebak dengan penyalahgunaan dadah. Golongan remaja dan belia adalah modal insan yang akan mengemudi negara pada masa hadapan. Mereka perlu digerakkan dengan jati diri yang kukuh agar dapat menghindari permasalahan sosial termasuk penyalahgunaan dadah. Faktor-faktor pelindung seperti pendidikan pencegahan dadah perlu dipertingkatkan, manakala faktor-faktor risiko pula perlu dikurangkan. Sehubungan itu, fokus peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan ke-38 tahun 2021 ini dengan slogan lebih baik cegah ialah remaja dan belia di seluruh Malaysia. Tema ini dipilih bagi mendorong semua pihak mengambil tanggungjawab dan tindakan dalam menangani permasalahan dadah. Seiring dengan pepatah Melayu, mencegah lebih baik daripada mengubati.
Umum mengetahui bahawa permasalahan dadah adalah manifestasi permasalahan sosial yang lain seperti kerapuhan institusi rumah tangga, tahap pendidikan yang rendah, jenayah jalanan serta kemiskinan. Berikutan itu, dalam menangani permasalahan dadah, usaha sebuah pihak saja tidak mencukupi. Usaha kolaboratif secara bersepadu daripada pelbagai pihak perlu dilaksanakan bagi mengatasi permasalahan ini di peringkat awal. Agensi anti dadah kebangsaan juga akan meneruskan sasaran dadah terkawal 2025. Untuk itu, semua ahli masyarakat termasuk jabatan kerajaan, badan bukan kerajaan dan ahli komuniti akan digerakkan dalam mengawal penularan penagihan dadah menjelang tahun 2025. Usaha ini akan dilaksanakan berdasarkan model-model yang telah dikenal pasti semasa pelaksanaan projek inisiatif bersepadu menangani permasalahan dadah, substan dan pelancongan sosial pada tahun 2020. Walaupun tema pada tahun ini menumpukan kepada aktiviti pencegahan, rawatan dan pemulihan terhadap mereka yang telah menyalahgunakan dadah akan tetap diteruskan. Agensi anti dadah kebangsaan menyeru kepada semua yang telah terlibat dengan penyalahgunaan dadah untuk mendapatkan rawatan dan menjalani pemulihan secara sukarela sama ada di fasiliti yang disediakan oleh kerajaan ataupun swasta. Sementara itu, operasi penangkapan dan penahanan pula akan juga diteruskan supaya kumpulan ini dapat dirawat dan dipulihkan sewajarnya. Di kesempatan ini, saya mewakili agensi anti dadah kebangsaan merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah bersama-sama menangani permasalahan dadah. Semoga usaha kita akan terus mendapat sokongan masyarakat dan beroleh keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik cegah, dadah terkawal 2025. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua warga SMK Pujuk sekalian. Bersyukur kita pada tahun ini dapat juga kita menyambut pelancaran Hari Anti Dadah Kebangsaan. Walaupun dalam keadaan norma baru iaitu sambutannya berbeza dari tahun-tahun yang sudah. Setiap tahun iaitu pada 19 Februari, kerajaan melalui Agensi Anti Dadah Kebangsaan telah menganjurkan sambutan Hari Anti Dadah Kebangsaan sebagai tanda kita bersungguh-sungguh serta komited meneruskan usaha memerangi gejala dadah daripada terus berluasa di negara ini. Sambutan ini juga bagi mengingatkan setiap anggota masyarakat akan berperanan dan bertanggungjawab masing-masing bagi memastikan bangsa dan negara kita bebas daripada ancaman dadah. Secara umumnya, semua sudah sedia maklum yang dadah ini adalah bahan larangan yang boleh merosakkan diri bangsa dan negara kita. Penyalahgunaan dadah ini semakin meruncing bila mana kini terdapat seberangan pelajar sudah mula terjebak dengan salah guna dadah ini. Sangat sedih melihat anak muda generasi sekarang yang bakal mewarisi tonggak negara terlibat dengan aktiviti tidak bermoral ini. Oleh itu, kita sebagai warga sekolah yang prihatin perlu memainkan peranan secara bersungguh-sungguh dalam usaha memerangi gejala ini dari berluasa. Pihak sekolah telah merangka pelbagai aktiviti PPDA setiap tahun bagi memberi kesedaran kepada pelajar akan bahaya rokok, dadah, alkohol dan inhalan. Sertailah aktiviti-aktiviti dalam pertandingan ini, semoga ianya dapat memberikan ilmu bukan sahaja untuk membantu diri kita tetapi membantu masyarakat di luar sana. Saya berharap agar kita semua warga SMK Pujuk menjaga keluarga kita dengan mengamalkan kehidupan yang sejahtera, prihatin dengan aktiviti anak-anak agar mereka terhindar dari masalah dadah. Marilah kita bersama menjadi komuniti yang sentiasa mengamalkan gaya hidup yang sihat, bebas dari pengaruh dadah. Sekian, terima kasih.
Hai, aku Eleni. Aku merupakan pelajar yang cemerlang di sekolah yang bakal menduduki SPM. Suatu hari, aku ingin menunjukkan keputusan cemerlangku kepada ibuku. Tetapi ibuku amat sibuk dengan kerjanya. Aku faham akan kesibukannya itu. Alangkah baiknya kalau ibu dapat meluangkan masa untuk melihat keputusanku. Kemudian aku cuba menunjukkan keputusanku kepada ayahku. Namun dia juga tidak menghiraukan aku apabila aku menunjukkannya. Tiba-tiba ibu datang mengejutkanku dengan membuka langsir bilikku. Menanya aku tidur disebabkan terlalu penat. Aku mula berasa murung, rasa marahku semakin membuak-buak. Rakanku datang mencariku untuk menanyakan kabarku. Dia terkejut melihat keadaanku. Disebabkan aku sangat tertekan, lalu aku pun mengambil dadah. Lalu dia pun memberikan sokongan kepadaku untuk berubah. Rakanku banyak membimbing dan menasihati aku, dan kini aku sudah sedar. Impian aku gemilang baru, satu suara laungkan Merdeka! Bangkit semua demi negara selamanya. Kita merdeka, sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku, tanah airku. Ini kita punya. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysia, satu suara laungkan merdeka. Jangan lemah, bangunlah, buat baru semula. Kata tidak pada dadah. Hai, nama saya Daryl. Hai, nama saya Chelsea. Hai, nama saya Gloria. Saya Eleni. Katakan tidak pada dadah. Aku gemilang baru, satu suara laungkan Merdeka! Bangkit semua demi negara selamanya. Kita merdeka, sayangi Malaysiaku, sayangi. Kemakmuran dan kesejahteraan ku nikmati di sekolahku. Sejak ku masih kecil lagi, indahnya jika ku anggap semua itu adalah seperti bulan yang terang di waktu malam, tak dapat ku ungkap. Peliharakanlah masa depan yang memberikan kedamaian. Larilah dari pemusta yang mendatangkan penyesalan. Musuh durjana memberi makna binasa. Musuh durjana memberi kata musnah yang melucutkan masa depan, yang melucutkan cahaya. Katakan
katakanlah harapan masih ada. Katakanlah masa depan masih ada. Katakanlah semua masih ada. Hey, katakanlah bulan bintang jadi saksinya. Marilah peliharakan masa depan.